Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Pada tahun 1840 Masihi, negara Perancis telah mulakan langkah penjajahan ke atas negara-negara Afrika Utara seperti Maghribi dan Algeria. Penjajahan ini ditentang dengan kuat oleh orang Islam di situ, terutamanya daripada kaum Berber. Untuk mengalahkan kaum Berber, penjajah Perancis perlu memahami mereka, dan untuk memahami kaum itu, mereka merujuk kepada satu sumber yang tidak dijangka. Menteri Peperangan Perancis mengutuskan supaya diterjemahkan satu buku yang telah tertulis pada zaman sebelumnya. Buku ini mengandungi maklumat tentang kaum Berber dan orang-orang Maghrib di Afrika Utara. Penulis buku itu bernama Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan seorang pakar ekonomi, pakar sosiologi dan macam-macam lagi. Namun apa yang dicari oleh Menteri Peperangan Perancis itu adalah kepakarannya dalam bidang historiografi. Historiografi ialah kajian terhadap sejarah dan kaedahnya. Istilah itu juga merujuk kepada topik-topik khusus dalam kajian sejarah. Ramai menganggap Ibnu Khaldun sebagai pelopor dalam bidang ilmu ini. Dia dilahirkan di Tunis pada 1332 Masihi dari sebuah keluarga yang berasal dari Andalusia. Semasa kelahiran Ibnu Khaldun, daerah Afrika Utara dan semenanjung Spanyol sedang berantakan. Dinasti Almohad yang merentasi Spanyol dan Afrika Utara telah berpecah menjadi amiriyah-amiriyah kecil dan diberi tekanan kuat oleh fasa Reconquista. Oleh kerana itu, keluarganya telah berpindah ke Tunis. Menurut Ibnu Khaldun, ayahnya meninggalkan jalan pedang dan mula rapat dengan buku-buku dan ilmu. Awal pembelajarannya dipenuhi dengan ilmu Al-Quran, syair dan bahasa Arab dan juga asas syariah. Antara peristiwa besar yang terjadi semasa dia kecil adalah perampasan kota Tunis oleh dinasti Berber Marinid. Impak kejadian ini menyedarkan Ibnu Khaldun tentang politik di Afrika Utara dan Sepanyol. Dia memahami bahawa daerah itu tidak stabil. Pada tahun 1348 Masihi, wabak hitam menyerang Afrika Utara, menyebabkan kematian ibu bapanya. Tunis merupakan pusat penyebaran ilmu setelah ramai ilmuwan dan ulama diusir daripada Iberia kerana Reconquista Spanyol. Namun, oleh kerana wabak hitam, ramai ulama telah meninggal dunia dan ini telah menjejaskan pembelajaran Ibnu Khaldun. Selama 30 tahun, Ibnu Khaldun berkhidmat dengan wilayah-wilayah kecil di daerah Afrika Utara. Dia berkhidmat sebagai menteri berpangkat tinggi, setiausaha, pentadbir, duta besar dan kaunselor kepada pemerintah di Tunis, Fez, Béjaia, Tlemcen dan Granada. Dia juga bertemu dengan kaum-kaum nomad dan mempelajari tentang mereka. Semasa perkhidmatannya, dia seringkali menjadi mangsa kepada tipu muslihat politik dan juga dipenjara sebanyak 2 kali. Pada 1375 Masihi, dia menjadi letih dengan permainan politik lalu mengasingkan dirinya. Dia menyendiri di sebuah kubu, Qalat Ibnu Salamah, berdekatan dengan bandar Frenda di Algeria. Di situ, dia mengumpul buah fikirannya dan mula menulis buku-buku bersiri. Buku pertamanya berjudul Al-Muqaddimah, membawa maksud pengenalan. Siri buku-bukunya bertujuan untuk menyelidiki sejarah orang Arab dan Berber secara keseluruhan, tetapi dia berpendapat bahawa lebih baik untuk membincangkan metodologi penyelidikan sejarah ini dahulu sebelum bercerita tentang sejarah dan kisah-kisah dongeng. Al-Muqaddimah diterbitkan pada tahun 1377 Masihi. Namun begitu, dia kerap membuat penyemakan semula
sehinggalah dia meninggal dunia. 7 jilid permulaan berkisahkan tentang penciptaan dunia hingga tertubuhnya kerajaan Islam di Andalusia. Ia siap pada tahun 1381 Masihi dan setahun selepas itu dia menunaikan haji. Namun dia tidak pulang ke tanah airnya. Pada tahun 1384 Masihi, dia berkhidmat dengan kerajaan Mamluk di Mesir dan memegang beberapa jawatan tinggi. Dia pernah menyebut tentang Mesir, "Sesiapa yang belum pernah melihatnya tidak akan tahu kuasa Islam sepenuhnya." Pada zaman itu, kerajaan Mamluk merupakan kerajaan Islam yang paling stabil di Timur Tengah selepas kedatangan tentera Mongol dan wabak hitam. Dia berkhidmat di sana hingga sekali lagi menjadi mangsa politik. Tahun 1384 juga menjadi tahun tragis buatnya kerana isteri dan anaknya lemas apabila kapal yang mereka naiki telah tenggelam. Sesudah itu, Ibn Khaldun bersara dari politik dan mula mengajar di universiti yang terdapat di Mesir. Tahun 1400 Masihi menyaksikan kemunculan Amir Timur atau Tamerlane yang menyerang Damsyik. Sultan Mesir membawa Ibn Khaldun untuk berdepan dengan Timur. Bagaimanapun, Sultan Mamluk dan tenteranya pulang semula ke Mesir, meninggalkan Ibn Khaldun untuk berurusan dengan Timur. Dia pun pergi berunding dengan Timur bagi pihak penguasa di Damsyik. Dia mengambil masa selama 7 minggu di dalam perkemahan Timur untuk membincangkan pelbagai topik. Timur dikatakan telah melayan Ibn Khaldun dengan penuh kehormatan dan bertanya kepadanya tentang situasi di Maghrib. Ibn Khaldun pun menyiapkan laporan terperinci untuknya dan oleh kerana itu dia meminta Timur untuk melepaskannya pulang ke Mesir dan biarkan masyarakat kota Damsyik hidup seperti biasa. Timur bersetuju dan membenarkan Ibn Khaldun pulang ke Mesir. Namun selepas itu, dia merampas harta Damsyik dan membakar masjid agungnya. Ibn Khaldun pulang ke Mesir dan meneruskan hidupnya dalam bidang politik dan ilmiah. Dia meninggal dunia pada 17 hari bulan Mac 1406 Masihi. Legasi Ibn Khaldun di dalam dunia Islam dan dunia Eropah tiada bandingan. Ibn Khaldun menulis di dalam Al-Muqaddimah, "Penulisan sejarah memerlukan pelbagai sumber dan ilmu yang luas. Ia juga memerlukan minda yang tajam, spekulatif dan teliti, yang akan menunjukkan jalan menuju kebenaran dan mengelak daripada kesilapan. Jika seseorang percaya secara terus dengan maklumat sejarah dalam bentuk yang diriwayatkan dan tidak mempunyai ilmu tentang prinsip yang lahir dari budaya setempat, fakta asas politik, asas peradaban atau kondisi yang mengawal organisasi sosial manusia, dan selain itu, jika dia tidak pandai membandingkan sumber-sumber purba dengan sumber-sumber kontemporari, maka dia tidak dapat mengelak daripada menyimpang dari jalan kebenaran. Ahli sejarah, ahli tafsir dan perawi telah banyak kali tersilap dalam riwayat-riwayat mereka. Mereka menerima secara literal apa yang telah diriwayatkan dari sejarah tanpa memikirkan nilainya. Mereka tidak buat penyemakan berdasarkan prinsip yang ada di belakang situasi sejarah itu dan tidak membuat perbandingan dengan sumber-sumber sekutunya. Dan mereka juga tidak menggunakan kayu ukur falsafah, ilmu tentang sifat-sifat perkara itu sendiri atau dengan pertolongan spekulasi dan pemahaman sejarah yang mendalam. Justru mereka tersimpang dari kebenaran dan sesat di tengah-tengah padang pasir, iaitu andaian yang tidak berasas dan keralatan. Ibn Khaldun mencadangkan satu sistem untuk pengajian sejarah berbanding dengan kaedah menurunkan kisah-kisah lama dari yang tua kepada yang muda. Ibn Khaldun memperkenalkan cara baru untuk berfikir tentang sejarah, dan kerana itulah usahanya akan hidup selamanya.